Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera murid-murid tahun 2 bijak. Apa khabar kamu semua pada hari ini? Cikgu harap kamu sudah bersedia untuk sesi PDPR untuk hari ini. Baiklah murid-murid, untuk hari Khamis kita akan belajar mengenai tata bahasa. Jika pada minggu lepas kamu sudah menyalin mengenai nota tanda baca, jadi untuk minggu ini pula kita akan belajar mengenai contoh penggunaan tanda baca dalam ayat dengan tepat dan betul. Untuk minggu lepas, kamu telah menyalin sebanyak lebih kurang 12 tanda baca dalam ayat yang terdiri daripada huruf besar, nota atau titik, koma, tanda soal, tanda seru, pengikat kata, tanda sempang, titik bertindih, koma bertitik, tanda penyingkat, tanda kurung, dan yang terakhir ialah tanda miring. Jadi, untuk hari ini kita akan pergi ke satu persatu tanda baca berserta dengan contoh penggunaan dalam ayat. Murid-murid sudah bersedia? Ayuh kita mulakan. Sebelum itu, kita pergi dahulu kepada objektif pembelajaran kita pada pagi ini. Baiklah murid-murid, seperti kebiasaan, sebelum kita pergi lebih lanjut dengan isi pembelajaran, kita akan terlebih dahulu mengenai objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan untuk sesi pembelajaran kita pada pagi ini. Untuk objektif pembelajaran ialah
Baiklah murid-murid, bagi objektif pembelajaran pada pagi ini ialah murid dapat mengenal pasti penggunaan tanda baca dalam ayat dengan tepat dan betul. Di mana fokus kita pada pagi ini ialah penggunaan tanda baca dalam ayat. Dan kriteria kejayaan kita untuk pagi ini ialah murid berupaya mengenal pasti penggunaan tanda baca dalam ayat dengan betul. Dengan erti kata lain, kamu kena mengenal pasti penggunaan tanda baca yang telah kamu salin pada minggu lepas dengan tepat dan betul. Baiklah murid-murid, kita akan pergi ke tanda baca yang pertama. Untuk tanda baca yang pertama, kita akan pergi kepada huruf besar. Huruf besar. Contoh ayat yang pertama untuk huruf besar.
Baiklah murid-murid, untuk contoh penggunaan tanda baca yang pertama iaitu huruf besar. Jika kita lihat di sini, huruf besar di hadapan ayat, cikgu telah warnakan dengan warna merah. Contoh ayat yang pertama, ibu menjahit baju kurung kakak. Saya pergi ke sekolah menaiki basikal. Dan ayat yang terakhir, Aminah bersekolah di Sekolah Kebangsaan Felda Bukit Jalur. Baiklah murid-murid, kita ulang sekali lagi. Untuk huruf besar terletak di hadapan ayat. Semua huruf di hadapan ayat mestilah menggunakan huruf besar. Untuk kata nama khas juga seperti Sekolah Kebangsaan Felda Bukit Jalur juga perlu menggunakan huruf besar di hadapan setiap perkataan. S untuk sekolah, K untuk kebangsaan, F untuk Felda, B untuk bukit dan J untuk jalur. Baiklah murid-murid, kita beralih pula kepada penggunaan tanda baca yang kedua. Penggunaan tanda baca yang kedua ialah nokta atau titik. Kita masih lagi menggunakan ayat yang sama, di mana di hujung ayat pula diletakkan tanda nokta. Nokta di sini, dan di sini. Di hujung setiap ayat perlu diletakkan tanda nokta. Baiklah murid-murid, kita beralih kepada tanda baca yang ketiga. Sebelum itu, untuk tanda nokta titik, tanda nokta juga terdapat penggunaan seperti ini.
Baiklah murid-murid, di sini kita lihat huruf noktah diletakkan untuk perkataan yang pendek. Contohnya, Doktor Dr. titik. Dr. titik singkatan kepada doktor. Dan SDN titik PhD titik singkatan kepada sendirian berhad. Baiklah murid-murid, selesai untuk tanda baca bagi penggunaan noktah. Seterusnya, kita beralih pula ke tanda baca yang ketiga, iaitu tanda koma. Tanda baca yang ketiga ialah tanda koma. Tanda koma dalam ayat adalah seperti berikut. Baiklah murid-murid, kita lihat di mana penggunaan tanda koma dalam ayat. Untuk ayat yang pertama, Puan Liza membeli ikan, tanda koma, sayur sawi, tanda koma, dan daging di pasar. Untuk ayat yang kedua, selain melukis, tanda koma, adik juga suka membaca. Ayat yang ketiga, wah, koma, besarnya rumah itu. Di sini juga kita boleh lihat penggunaan huruf besar di depan ayat, penggunaan huruf besar di kata nama khas dan tanda noktah atau titik di hujung ayat.
Di sini di awal ayat selain untuk S untuk selain, dan hujung ayat terdapat tanda nokta. W untuk wa, dan di hujung ayat merupakan tanda seru. Baiklah, ini merupakan penggunaan tanda baca untuk koma. Tanda koma. Puan Liza membeli ikan, sayur sawi dan daging di pasar. Selain melukis, adik juga suka membaca. Wah, besarnya rumah itu. Baiklah murid-murid, kita akan beralih kepada tanda baca yang keempat. Tanda baca yang keempat ialah tanda soal. Baiklah murid-murid, kita beralih pula kepada penggunaan tanda baca tanda soal. Untuk ayat yang pertama, siapakah lelaki itu? Ia bertanyakan siapa lelaki itu, di mana tanda soal diletakkan di hujung ayat. Ayat yang kedua, mengapakah Jihan menangis? Tanda soal, tutup kata, tanya Maria. Tanda soal digunakan ketika percakapan antara dua orang yang bertanyakan kepada rakannya. Dan untuk yang ketiga, tanda soal digunakan di hujung ayat bagi kata tanya di belakang ayat. Contohnya, bola saya mana? Tanda soal. Baiklah murid-murid, kita akan beralih pula kepada
tanda baca yang keempat. Yang kelima, maafkan cikgu. Tanda baca yang kelima pula murid-murid ialah tanda seru. Kita akan lihat penggunaan tanda seru dalam ayat. Baiklah murid-murid, kita beralih pula kepada contoh penggunaan tanda seru. Kita baca yang pertama, Cis, berani kamu datang ke sini lagi dengan nada yang tinggi. Aduh, sakitnya perut saya. Dan yang ketiga, amboi, cantiknya kamu hari ini. Semua penggunaan tanda baca tanda seru mestilah digunakan apabila terdapat kata seru. Contoh kata seru di sini ialah cis, aduh, amboi. Baiklah murid-murid, kita akan beralih pula kepada tanda baca yang keenam. Baiklah murid-murid, tanda baca yang keenam ialah pengikat kata. Bagaimanakah contoh penggunaan tanda baca bagi pengikat kata? Mari sama-sama kita lihat di sini.
Baiklah murid-murid, kita akan pergi ke satu persatu mengenai tanda pengikat kata. Untuk tanda pengikat kata, iaitu tanda pembuka dan penutup kata diletakkan. Untuk tanda pembuka kata diletakkan di hadapan. Tanda pengikat kata kebiasaannya digunakan dalam situasi ayat apabila berinteraksi antara dua orang. Contohnya, saya akan memberitahu ayah nanti, kata Fahmi, kepada siapa? Ataupun kepada ibu. Pada ibunya. Okay. Abang sedang menonton filem Pascal. Di sini Pascal merupakan kata nama khas yang merupakan perkataan singkatan. Abang sedang menonton filem Pascal di ruang tamu, kata Alia. Mengapakah kaki kamu berdarah? Tanya Marina. Bagi tanda pengikat kata dalam situasi bercakapan antara dua orang. Baiklah murid-murid, kita akan beralih pula kepada tanda baca, penggunaan tanda baca yang ketujuh. Tanda baca yang ketujuh ialah tanda sempang. Terlihat bagaimana penggunaan tanda baca tanda sempang dalam ayat. Untuk makluman murid-murid, penggunaan tanda baca tanda sempang digunakan dalam kata ganda. Contohnya ialah begini. Seterusnya, penggunaan tanda sempang juga digunakan bagi angka ataupun dengan an.
Begini contohnya. Kita lihat contohnya. Siniwati contoh penggunaan tanda sempang digunakan bagi kata ganda dan juga bagi penggunaan angka dengan an. Contohnya di sini, Siniwati Sarimah ialah pelakon terkenal pada era 1960-an. Baiklah murid-murid, kita akan beralih pula kepada tanda baca yang ke-8. Tanda baca yang ke-8 ialah titik bertindih. Bagaimana contoh penggunaan titik bertindih dalam ayat? Mari kita sama-sama melihat. Untuk makluman murid-murid juga, penggunaan titik bertindih untuk memberikan penjelasan. Titik bertindih juga ditulis pada akhir pernyataan yang diikuti oleh rangkaian. Mari kita lihat sama-sama penggunaan titik bertindih dalam ayat. Contohnya, yang pertama, tarikh. Titik bertindih hari ini 1 Julai 2021. Penggunaan yang kedua pula ialah bagi penggunaan titik bertindih
Seterusnya ialah bahan yang diperlukan ialah titik 2 bertindih di sini. 1 telur, 2 kicap, 3 nasi. Lupa letak tanda nokta. Okey. Yang pertama, untuk penggunaan titik bertindih seperti untuk memberikan penjelasan. Contohnya tarikh 1 Julai 2021. Untuk penggunaan titik bertindih yang kedua ditulis pada akhir pernyataan yang diikuti oleh rangkaian. Di sini akhir pernyataan ialah bahan yang diperlukan ialah titik bertindih diikuti dengan rangkaian. Rangkaian pertama telur, rangkaian kedua kicap, dan rangkaian ketiga nasi. Baiklah murid-murid, kita akan beralih kepada penggunaan tanda baca yang ke-9. Untuk penggunaan tanda baca yang ke-9 ialah koma bertitik. Koma bertitik. Koma bertitik digunakan untuk memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis. Koma bertitik juga digunakan untuk memisahkan bahagian ayat yang menggunakan kata hubung. Contohnya tetapi, dan, lalu, namun. Dan koma bertitik juga diletakkan pada baris pertama pantun 2 kerat dan baris kedua pantun 4 kerat. Seperti yang telah kita lakukan pada hari Selasa lepas, di mana contohnya koma bertitik digunakan pada pantun 2 kerat dan pantun 4 kerat. Contohnya ialah penggunaan koma bertitik yang pertama.
Baiklah murid-murid, kita lihat di sini penggunaan koma bertitik. Okey. Penggunaan koma bertitik bagi memisahkan bahagian ayat yang menggunakan kata hubung tetapi, dan, lalu, namun. Contohnya, Gideon lapar. Dia tiada wang untuk membeli makanan. Jika kita tidak menggunakan koma bertitik di sini, kita boleh tambah ayat Gideon lapar tetapi dia tiada wang untuk membeli makanan. Jika kita gunakan koma bertitik di sini, maka tidak perlu menggunakan kata hubung lagi. Seterusnya, untuk pantun dua kerat ini, siakap senohong, gelama ikan duri, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Koma bertitik digunakan pada penghujung baris pertama bagi pantun dua kerat. Jika pantun empat kerat pula digunakan pada baris yang kedua. Baiklah murid-murid, seterusnya kita beralih pula kepada penggunaan tanda baca yang ke-10. Tanda baca yang ke-10 ialah tanda penyingkat. Tanda menyingkat menunjukkan terdapat bahagian atau nombor yang hilang. Contohnya, penggunaan tanda penyingkat. Ataupun dalam erti kata lain, singkat. Dalam istilah lain, singkat ataupun ia memendekkan. Contohnya, penggunaan kata penyingkat dalam ayat ialah pastikan. Okey, dia pastikan datang. Penggunaan kata penyingkat di mana diletakkan di hujung sini. Bagi singkatan, dia pasti akan datang. Dia pasti akan datang. Di mana dia menyingkatkan perkataan, dia menyingkatkan ayat yang berbentuk dia pasti akan datang. Seterusnya ialah menunjukkan nombor yang hilang. Kita lihat bagaimana dia menyingkatkan nombor tersebut.
Datuk lahir pada tahun Datuk lahir pada tahun 40-an. Di sini ujung ni letak 40, bagi tanda penyingkat, titik yang itu. Penyingkat 40 itu ialah 1940. Contohnya begini. Datuk lahir pada tahun 40, ataupun Datuk lahir pada tahun 1940. Baiklah murid-murid, itu merupakan penggunaan tanda penyingkat, di mana ia memberi erti singkat. Seterusnya, kita pergi kepada penggunaan tanda baca yang ke-11. Tanda baca yang ke-11 ialah tanda kurung. Tanda kurung. Baiklah murid-murid, kita lihat bagaimana penggunaan tanda kurung dalam ayat. Tanda kurung digunakan untuk mengapit singkatan atau keterangan untuk memberi penjelasan tambahan. Tanda kurung juga untuk mengapit angka atau abjad yang menunjukkan bilangan. Contoh penggunaan adalah seperti berikut. Ana melanjutkan pelajaran ke Universiti Islam Antarabangsa. Diletakkan tanda kurung. Selepas itu ditulis dengan singkatan UIA. Dan seterusnya tanda kurung. Seterusnya digunakan untuk penjelasan, untuk mengapit singkatan atau keterangan, untuk memberikan penjelasan tambahan, mengapit angka atau abjad yang menunjukkan bilangan. Contoh yang kedua ialah jangan takut takkan.
Baiklah murid-murid, untuk yang kedua ialah apabila kita memetik kata-kata ilmuwan. Jadi kita perlu meletakkan namanya di hujung dengan tanda kurung. Contoh yang kedua, jangan takut gagal kerana orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak melangkah. Kata-kata dipetik daripada Hamka, seorang ilmuwan. Baiklah murid-murid, kita pergi ke kata penggunaan tanda baca yang terakhir. Penggunaan tanda baca yang terakhir untuk hari ini. Tanda baca yang terakhir untuk hari ini ialah tanda miring. Apa itu tanda miring? Tanda miring digunakan untuk rujukan surat rasmi. Tanda miring juga digunakan sebagai pengganti kata bagi dan atau per dan nombor alamat. Penggunaan tanda miring kebiasaan digunakan seperti yang cikgu cakap tadi dalam surat rasmi. Terlihat bagaimana penggunaan tanda miring dalam ayat. Baiklah murid-murid, penggunaan tanda miring contohnya apabila dihantar surat rasmi kepada seseorang individu, kita tidak tahu statusnya ataupun gelarannya. Jadi kita menggunakan sama ada kepada encik, puan, tuan, puan, datuk ataupun datin. Di sini merupakan penggunaan tanda miring untuk sama ada kepada siapa penerimanya, sama ada gelarannya encik, puan, tuan, puan, datuk atau datin. Untuk yang kedua ialah rujukan. Ini merupakan penggunaan bagi surat rasmi pada hujung kepala surat. Rujukan kami titik 2 bertindih. Contohnya SKBJ kosong satu satu satu. Okey. Ini merupakan contoh penggunaan tanda miring. Dan yang terakhir
had laju di lembu raya ini ialah 110 km per jam. Baiklah murid-murid, ini merupakan contoh penggunaan tanda baca bagi tanda miring. Tanda miring ialah digunakan untuk kebiasaannya untuk rujukan surat rasmi, digunakan juga sebagai pengganti bagi dan atau per dan nombor alamat. Seperti yang ni. Pada ni pengganti kepada atau, encik atau puan, tuan atau datuk atau datin. Dan di sini ialah bagi rujukan kami SKBJ 0011. Dan yang terakhir, had laju di lebuh raya ini adalah 110 km per jam. Baiklah murid-murid, selesai kita telah pergi kepada kesemua tanda baca yang telah kamu salin notanya pada minggu lepas. Jadi untuk minggu ini merupakan contoh penggunaannya. Cikgu telah terangkan satu persatu penggunaannya, bermula dari huruf besar, nokta, titik, tanda koma, tanda soal, tanda seru, pengikat kata, tanda sempang, titik bertindih, koma bertitik, tanda penyingkat, tanda kurung dan tanda miring. Di mana tanda baca ini sangat penting dalam kamu menulis sesuatu ayat atau karangan, di mana pentingnya huruf besar, tanda nokta, tanda koma, tanda soal, tanda seru bagi kamu dalam ekspresi menulis ayat. Jika kita bercakap, tiada masalah sebab kita boleh berhenti. Contoh tanda koma, Puan Liza membeli ikan, sayur sawi dan udang di pasar tani. Jika kamu menulis, kita tidak dapat lihat bagaimana intonasi ayat tu. Jadi itu pentingnya tanda baca dalam ayat. Selain itu, ketika kamu menulis huruf besar, menulis ayat, huruf besar, huruf kecil sangat-sangat penting. Di mana jika sesuatu peperiksaan atau ujian dijalankan, ia boleh membuatkan markah ditolak. Jadi penggunaan tanda baca ini sangat penting. Untuk hari ini, kerja kamu, cikgu akan memberi contoh penggunaan ini dalam aplikasi WhatsApp. Kamu akan salin contoh penggunaan ni. Salin dan fahamkan. Pada Khamis minggu hadapan pula, kita akan buat quizzes ataupun ujian mengenai contoh penggunaan tanda baca dalam ayat bagi menilai kefahaman kamu. Dah 2 minggu kita bersama dalam tanda baca. Jadi pada Khamis minggu hadapan, di mana cikgu akan memberi soalan dalam quizzes, kamu akan menjawab dalam aplikasi quizzes. Baiklah murid-murid, itu sahaja untuk sesi PDPR pada pagi ini. Cikgu harap kamu dapat mengikutinya dengan baik dan boleh lihat video yang telah cikgu siapkan ini di aplikasi video YouTube. Baiklah murid-murid, sekian untuk hari ini. Selamat belajar, dan apa-apa persoalan bolehlah kamu mesej cikgu secara personal untuk bertanyakan apa sahaja mengenai bahasa Melayu tahun 2 bijak.
Bagi murid pemulihan pula, insya-Allah esok cikgu akan pergi ke sekolah untuk cikgu edarkan modul untuk sesi yang kedua. Cikgu dah siap, cikgu telah menerima panggilan dari beberapa penjaga dan cikgu akan tukarkan modul kepada yang baru. Sebelum cikgu sampai nanti, cikgu akan mesej kepada penjaga kamu. Baiklah murid-murid, sekian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.